Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi bersama Ustazah Najihah dalam kelas Sirah bagi tahun 3 Ibn Khaldun. Jadi 2 minggu lepas kita dah pun belajar mengenai hijrah orang Islam ke Habsyah. Jadi untuk minggu ni Ustazah Najihah telah menyediakan satu video dan akan bercerita mengenai dakwah Nabi di Taif. Jadi kamu kenalah tengok video ni sampai habis, sebab di hujung video Ustazah sediakan satu tugasan untuk kamu. Okey, jadi lepas kamu tengok video ni, kamu kena buat kerja tu dan kamu kena hantar dekat Ustazah. Jadi Ustazah ucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk hari ini Ustazah akan menceritakan mengenai perjalanan dakwah Nabi di Taif. Okey, macam sebelum ni Ustazah pernah ceritakan yang bagaimana Islam ketika di kota Mekah kan. Di kota Mekah Islam tidak diterima oleh kafir Quraisy kan. Orang Islam ni dihina, diejek, ditindas, diseksa dan sebagainya. Jadi ketika Nabi berdakwah di kota Mekah ni, ada seseorang yang mempertahankan dia, iaitu bapa saudara dia Abu Talib kan. Bila Nabi diejek, dihina, dipukul, dia ni yang akan mempertahankan Nabi. Nabi ni anak saudara dia. Tetapi bila dia telah meninggal dunia, tak ada orang lagi nak tolong Nabi kan, nak mempertahankan Nabi. Jadi sebab kota Mekah tidak menerima Islam, jadi Nabi pun fikir dia kena cari satu tempat untuk dia menyebarkan lagi dakwah Islam. Nak bagi ramai orang masuk Islam, nak kukuhkan lagi kedudukan Islam ni. Jadi Nabi pun fikir dekat mana dia boleh dakwah ni kan. Jadi dia telah membuat keputusan, dia memilih Taif untuk dia berdakwah. Jadi Nabi dan sahabat Nabi Zaid bin Harithah pun bertolak pergi ke Taif. Okey, perjalanan nak pergi Taif tu, mereka harus merentas padang pasir yang panas beratus kilometer untuk sampai ke Taif tu. Jadi Uzan Abang, dekat Taif Nabi berdakwah selama 10 hari. 10 hari. Okey, bila sampai di Taif tu, Nabi pun tahulah kita ni orang baru. Kita sampai di tempat orang ni, kita kenalah jumpa ketua dia dulu kan. Kalau senang kalau kita berdakwah pada ketua dia terima Islam, lagi senang lah kita nak dakwah pada rakyat biasa ni kan. Jadi Nabi pun pilih jumpa ketua dulu, ketua di Taif tu dulu, ketua Bani Thaqif. Kabilah orang penduduk di Taif tu lah, ada 3 orang ketua. Nabi pun pergi jumpa lah dengan ketiga-tiga orang ketua dia ni secara berasingan. Nabi pun pilih jumpa ketua yang pertama. Ketua yang pertama ni reaksi dia macam mana? Reaksi dia tidak menerima Nabi dan tidak menerima Islam, malah mengejek Nabi. Begitu juga pemimpin yang kedua, tidak sama sekali menerima Nabi, Islam, malah turut menghina Nabi. Begitu juga yang ketiga. Ketiga mereka ini tidak langsung tidak menerima Islam. Okey, dekat situ abang sedih tak kita Nabi ni beratus-ratus kilometer tempuh padang pasir panas ni nak sampai Taif. Bila dakwah dekat pemimpin, tengok pemimpin pun tolak Islam kan. Tapi nak tunjuk dekat sini Nabi seorang yang sabar. Ciri-ciri yang ada pada Nabi sabar. Okey, sebab 3 orang pemimpin dah tolak ajaran Islam, jadi Nabi pun rancang untuk berdakwah kepada orang-orang biasa, rakyat-rakyat biasa. Jadi macam mana reaksi rakyat biasa ni? Okey, mereka penduduk Taif juga tidak sama sekali menerima Islam dan tidak juga menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih dan Nabi, pemimpin tidak terima, rakyat-rakyat biasa pun tidak terima. Macam Ustazah Abang tadi, Nabi berdakwah di Taif selama 10 hari. Okey, sahabat Nabi berdakwah di Taif tapi tak ada orang pun terima Islam. Hari yang ke-10, orang-orang penduduk di Taif tu kumpulkan ramai-ramai orang. Mereka buat apa? Mereka pakai baling batu, kayu, hina Nabi. Zaid yang duduk dengan Nabi ni cuba untuk tepis kayu, tepis batu kan, tapi dia pun dah tercedera. Dah berdarah dah badan dia. Kedua belah kaki Nabi tu dah mengalir darah dah. Kedua-dua mereka ni dah tercedera.
Jadi mereka ni pun keluarlah daripada kota Taif dalam keadaan yang sakit, lapar, letih, penat kan, dakwah 10 hari tak ada orang pun terima. Jadi keluar, dan sebab darah Nabi menitis ke bumi, Allah telah mengirimkan malaikat Jibril untuk jumpa Nabi. Malaikat ni pun mai jumpa Nabi. Wahai Muhammad, Allah telah mengetahui apa yang berlaku kepada kamu, jadi Allah telah kirimkan aku dan untuk memberitahu kamu yang aku memerlukan persetujuan kamu. Kalau kamu setuju untuk aku hukum penduduk Taif ni macam mana, aku boleh angkat bukit ni, aku boleh hempak penduduk Taif ni. Mereka telah buat kamu tercedera, melukai kamu. Aku boleh angkat bukit ni dah hempak ke atas penduduk Taif tu. Dan dia cuma perlukan persetujuan Nabi. Kalau Nabi bagi, dia boleh buat terus. Jadi Nabi pun katalah dekat malaikat, dia kata, aku berdoa kepada Allah agar suatu hari nanti anak cucu mereka akan menerima Islam dan tidak mensyirikkan Allah. Baik tak Nabi? Dia pemaaf ke? Di situ Nabi ada sifat pemaaf. Okey, Jibril pun pilah dan Nabi tidak bersetuju untuk menghempapkan penduduk Taif dengan bukit tu kan. Okey, Nabi dan Zaid pun berjalan-berjalanlah, terus berjalan dan sampailah mereka tiba di satu kebun anggur. Mereka pun berhenti berehat di situ. Nabi duduk kat situ, dia buat apa? Dia bermunajat, dia berdoa kan. Hari ni dia berdakwah, 10 hari dia berdakwah, tak ada siapa apa masuk Islam. Dia pun luah kepada Allah. Ketika dia bermunajat, dia tak perasan ada 2 orang daripada jauh tengah perhatikan dia, iaitu putera Rabi'ah, pemilik kebun anggur tu. Jadi Allah lemparkan rasa ihsan dalam hati putera Rabi'ah, 2 orang tu, untuk rasa kasihan kepada Nabi. Dia pun ni tengok Nabi kesian duk berehat buah pokok kan dengan Zaid kan. Jadi dia pun panggil hamba Kristian bernama Adas. Dia kata, Adas mai sini. Adas ambil anggur ni, bawa pi dekat orang yang tengah berehat di buah pokok tu, bagi dia makan anggur ni. Jadi Adas ni beragama Kristian, dia hamba beragama Kristian. Dia pun pilah bagi anggur ni dekat Nabi. Nabi ni macam mana akhlak dia waktu orang mai kat dia? Dia berduduk lagi ke? Dia bangun. Lepas tu apa? Bila dia bercakap dengan Adas ni, dia tengok koling dak, dia tengok muka Adas, dia tak pandang kiri dan kanan. Sampai Adas ni terpegun dengan akhlak Nabi kan. Adas ni pun bagilah anggur. Dia kata, ni tuan aku bagi anggur untuk kamu, jadi kamu boleh makanlah. Nabi pun ambil, dia ucapkan terima kasih dan dia pun nak makan lah kan. Bila dia nak makan, dia pun sebut Bismillah. Adas ni pun pelik. Dia tanya, ya fulan, wahai pemuda, aku tidak pernah mendengar perkataan itu, ayat itu, Bismillah tu. Aku tak pernah dengar dan penduduk-penduduk di kampung pun tak pernah sebut, kami tak pernah mendengar. Lepas tu Nabi pun tanya Adas, hamba yang bagi buah anggur tu dekat dia tadi, tanya, kamu ni dari mana? Jadi dia pun kata, aku ni seorang Nasrani, aku beragama Kristian dan aku dari Ninawa. Ninawa tu tempat Nabi Yunus berdakwah dulu. Jadi Nabi pun kata, oh itu tempat seorang yang soleh bernama Yunus bin Matta. Dia pun saudaraku, sama seperti aku, seorang Nabi kan. Melihat Nabi duk bercerita tu, Adas ni pun tanya Nabi, siapa dia Yunus bin Matta tu? Aku tak pernah dengar pun, orang tak pernah dengar pun pasal Yunus bin Matta ni. Nabi pun bercerita pasal Yunus. Jadi Adas ni ketika dia duduk dengan Nabi, dia sendiri perhatikan akhlak Nabi, cara Nabi bercerita, cara Nabi bercakap dengan dia. Dia sangat terpegun dengan akhlak Nabi ni, sampaikan akhirnya dia memeluk Nabi, cium tangan Nabi sampai dia ucap, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, bermaksud dia telah memeluk Islam. Sebab apa? Dia sangat terpegun dengan cara Nabi melayan dia, akhlak mulia Nabi. Dekat situ nak tunjuk Nabi berakhlak mulia.
dalam keadaan letih, lapar, sakit, tapi dia tetap melayan orang dengan baik. Akhlak dia sangat mulia. Jadi kita boleh tengok daripada kisah yang Ustazah ceritakan hari ini. Nak cakap Nabi berdakwah 10 hari tapi tak ada orang pun masuk Islam. Tapi dengan kuasa Allah, tengok hamba Kristian mai bagi buah anggur je, tapi dengan akhlak Nabi yang sangat baik, tengok dia boleh memeluk Islam. Nabi pun bersemangat. Sebab apa? Ada seorang berjaya peluk Islam. Okey, itu saja untuk cerita hari ini. Kalau kamu tak faham, kalau Ustazah laju sangat, Ustazah cakap kedah sangat, kamu boleh PM tanya Ustazah. Boleh tak? Untuk tugasan hari ini, Ustazah nak kamu rakamkan suara kamu melalui voice WhatsApp atau rakamkan video dan sebutkan kembali ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah di Taif. Ustazah siap tulis dalam video kan. Ustazah tunjukkan contoh lah. Saya sebut contoh. Okey, macam ni kamu rakam. Antara ciri-ciri yang terdapat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah di Taif, yang pertama sabar. Yang kedua apa dia? Dan yang ketiga apa dia? Kamu sebutkan ketiga-tiga ciri-ciri yang terdapat pada Nabi. Lepas kamu siap, kamu hantar rakaman video ataupun rakaman audio kepada Ustazah. Tuliskan nama, hantar di grup boleh, hantar secara personal boleh dekat Ustazah, dan Ustazah akan tandakan kamu hadir dalam kelas sirah Ustazah Najihah hari ini. Itu sahaja. Selamat melakukan kerja rumah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.